Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Hari ini kita bincang mazhab ataupun firqah Durus yang ramai pengikutnya di Lebanon. Mereka adalah kumpulan yang berpecah daripada golongan pelampau Syiah yang pernah menegakkan Daulah Fatimiyah di utara Afrika. Pengikut pada seorang yang bernama Muhammad bin Ismail Ad-Durzi yang berbangsa Turki. Setengah ulama menyatakan dia berbangsa Parsi dari Iran. Dia menjadi penyokong kuat kepada Raja Al-Hakim bi Amrillah yang mengaku menjadi Tuhan, dan dia dengan beraninya mengisytiharkan raja itu sebagai Tuhan di salah sebuah masjid di bandar Kahirah, Mesir. Lalu mengajak orang ramai beriman dan beribadat kepadanya. Tetapi golongan Durzi melaknatnya dan tidak menghormatinya lagi. Berpecah lagi. Mereka menyatakan bahawa mereka adalah pengikut pada Hamzah bin Ali Az-Zawzani Al-Farisi yang bergelar Al-Hadi, yang juga menjadi salah seorang yang rapat dengan Raja Al-Hakim bi Amrillah. Al-Hakim memerintahnya supaya menerima jawatan pemimpin menuju ke arah pahaman Ismailiyah dengan diberi gelaran As-Sanadul Hadi, sandaran pada Al-Hadi, dan perintah supaya menjadikan lembah Taim sebagai pusat kegiatannya. Abu Al-Hakim bi Amrillah menghilangkan dirinya untuk melepaskan kekotoran murid-muridnya. Dia akan kembali semula apabila kezaliman dunia ini sampai ke puncak. Ini ajaran kalangan ini. Bahkan mereka berpendapat bahawa Al-Hakim diangkat ke langit. Macam Yapin ada Tuhan, ada kerajaan langit ni. Dan akan kembali semula untuk menghisapkan orang-orang kafir. Terlalu payah untuk mendapat rojokan berhubung dengan ajaran mereka kerana mereka sangat merahsiakannya. Mereka tinggal berasingan daripada orang ramai, iaitu di kawasan Bukit Bukau dan pegunungan di Lebanon. Ini lain dengan Hizbullah. Hizbullah ialah mazhab Imamiyah Ja'fariyah. Ini kumpulan lain. Jangan satu tak boleh. Hizbullah tu ialah kumpulan Imamiyah Ja'fariyah yang masih dianggap sebagai orang Islam. Kumpulan Durzi ini berasingan, masih ada di Lebanon. Walau bagaimanapun mereka adalah pecahan daripada mazhab Ismailiyah Batiniyah. Di antara perkara yang menjadi i'tikad mereka ialah yang pertama tanasukh,
yakni makna tanasul itu berpindah ruh orang yang sudah mati ke dalam jasad orang lain. Kerana jasadnya sudah mati dan ruhnya masih hidup. Mereka berkata juga bahawa iblis zahir dalam jasad Nabi Adam, kemudian ke dalam jasad Nabi Nuh, kemudian ke dalam jasad Nabi Ibrahim, kemudian ke dalam jisim yang jasad Nabi Musa, kemudian ke dalam jisim dan jasad Nabi Isa, kemudian ke dalam jisim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala nabiyina wa ala anbiya ajma'in. Ajaran mereka tak ada kena dengan Nabi-Nabi dan Rasulullah SAW. Sengaja seletkan, sebutkan nama Nabi ini. Dan mereka pula berkata bahawa syaitan itu zahir ke dalam jisim Nabi Adam, kemudian ke dalam jisim Sam bin Nuh, anak Nabi Nuh, yang melahirkan bangsa Semitik, bangsa Yahudi, bangsa Parsi, bangsa Arab, berumpun Semitik, pecah. Sam bin Nuh AS. Yafis bin Nuh melahirkan bangsa Cina, India, Melayu dan lain-lain. Ham melahirkan bangsa Afrika. Kata mereka, syaitan masuk dalam Sam bin Nuh, kemudian ke dalam jisim Nabi Ismail, kemudian ke dalam jisim Yusha, iaitu Yusha bin Nun, pemuda yang mengiringi Nabi Musa AS berjumpa Nabi Khadir. Ia adalah Nabi yang memimpin Bani Israel masuk ke Palestin. Nabi ni tak ada kena dengan mereka ni, mereka bubuh nama saja. Kemudian ke dalam jisim Sam'un As-Safa, termasuk kalangan Nabi juga Sam'un. Kemudian ke dalam jisim Ali bin Abi Talib, masuk dan Sayyidina Ali. Kemudian ke dalam jisim Qaddah, salah seorang pemimpin golongan Quramitah yang menyerang Kaabah yang kita baca minggu lepas. Yang kedua, percayaan mereka roh orang-orang yang sudah mati kembali semula ke dunia, ke dalam jasad kanak-kanak yang baru dilahirkan. Ini termasuk dalam agama Shinto Jepun. Yang tadi termasuk dalam ajaran agama Hindu. Bahkan termasuk dalam pengaruh yang ada fikiran setengah orang Melayu. Orang Melayu yang masa sakit baki paman dulu ni masih percaya buaya, harimau dan macam-macam jelmaan daripada orang zaman dulu. Datuk nenek dia dalam buaya, dalam ni. Ini sebenarnya pengaruh agama Hindu yang bercanggah dengan ajaran Islam. Tapi masih jadi perbualan orang tua-tua. Apa jadi masalah ialah perkara ini tak ditaktikkan, menyebabkan fahaman bercelaru masuk dalam masyarakat dengan cara yang tidak disedari. Yang ketiga, beriktikad Injil dan Quran dengan cara memilih ayat yang boleh ditakwil dan meninggalkan ayat-ayat yang tidak boleh ditakwil. Mereka berkata juga Al-Quran itu diwahyukan kepada Salman bin Farisi, sahabat Nabi Salman bin Farisi yang asal Parsi. Kemudian diambil oleh Muhammad dan dia menisbahkannya pada dirinya. Dan mereka menamakan Al-Quran dalam kitab-kitab mereka dengan Al-Masturul Mubin, ubah nama Quran. Ini antara kesesatan mereka. Tak ada kena-mena dengan Salman bin Farisi. Salman bin Farisi adalah sahabat yang disayangi oleh Nabi SAW, yang asalnya agama Majusi, kemudian agama Kristian. Bila padri-padri memberitahu akan zahir Nabi akhir zaman, Salman bin Farisi mencari Nabi akhir zaman sampai di Madinah, bekerja di kebun orang Yahudi, dan mendapat berita Nabi sudah berhijrah.
Lalu Salman menemui Nabi SAW dan melihat tanda-tanda kenabian, terus masuk Islam. Terus masuk Islam dan dipuji oleh Nabi SAW, dihormati para sahabat radhiyallahu anhum. Dan disebut dalam tafsir surah Jum'ah dan tafsir surah Muhammad yang menyebut kaum yang mengganti bangsa Arab memperjuangkan Islam. Ada hadis. Bila sahabat tanya, siapa mereka itu? Wa in tatawallaw yastabil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau kamu orang Arab berpaling daripada Islam, Tuhan tukar kaum lain memperjuangkan Islam. Dan mereka tidak seperti kamu. Sahabat tanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka? Lalu Nabi tebuk bahu Salman, innahum min qaumi hadha. Law kana dinu was-suraya lanalahu rijalun min al-furs. Mereka daripada kaum dia ni, kaum Salman. Kalau bintang itu, kalau agama berada di bintang Suraya, nasib dicapai oleh beberapa tokoh-tokoh daripada negara Parsi. Negara Parsi ini lahirnya ulama-ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Ghazali, Al-Jurjani dan lain-lain lagi. Ini semua ulama yang asal dari Iran. Ada lagi di akhir zaman yang kita tak tahu. Ajaran ni Durzi tak ada guna dengan Salman Al-Farisi. Saja guna nama saja. Yang keempat, mereka cenderung kepada tidak mengerjakan ibadat dan menegakkan jihad kerana mereka beriktikad bahawa Raja Al-Hakim Amrillah telah menjelma kepada mereka pada awal tahun 408 Hijrah. Lalu menggugurkan perintah sembahyang, puasa, zakat, haji, jihad, wilayah kepimpinan dan syahadah, hukum saksi. Mereka membatalkan hukum-hukum agama dan rukun-rukun Islam, menyebabkan mereka jadi kafir dengan sebab itu. Rawafid ataupun Rafidah, ini satu mazhab lagi. Mereka pada asalnya ialah orang-orang yang berpisah daripada Imam Zaid bin Ali rahimahumullah. Imam Zaid bin Ali ini salah seorang imam dalam mazhab Syiah, daripada mazhab salaf yang mujtahid, yang dihormati oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah dan mengajar mereka. Cuma nama Imam Zaid digunakan. Golongan Rawafid ini berpisah dengan Imam Zaid bin Ali rahimahumullah kerana Imam Zaid mengaku Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma adalah sahabat Nabi yang ulung, yang mulia. Dan sebab itu mereka marah pada Imam Zaid. Tetapi mereka enggan mengikut di mana perkataan Rafidah atau Rawafid itu dia perkataan Ar-Rabdu yang berarti enggan. Kerana mereka enggan ikut Imam Zaid bin Ali radhiyallahu anhu, maka mereka dengan golongan yang enggan, Rawafid, enggan. Menurut pendapat setengah ulama, orang yang menggelarkan mereka dengan nama itu ialah Al-Mughirah bin Sa'id, seorang ulama. Apabila mereka enggan mematuhi Imam Zaid dan membiarkannya sehingga dibunuh oleh musuh, Imam Zaid ini mati syahid macam Sayyidina Husain. Sayyidina Husain dibunuh, Imam Zaid juga dibunuh. Menurut Al-Makhrizi pula, mereka ialah golongan yang melampau kasih kepada Ali karramallahu wajhah dan melampau benci kepada Abu Bakar, Umar, Uthman dan Aisyah radhiyallahu anhum. Setengah ulama mengatakan ini antara pahaman mereka. Golongan ini juga mempunyai i'tiqad yang lain daripada kita. Di antaranya ialah mereka berkata tidak layak menjadi khalifah melainkan daripada anak cucu Ali. Orang lain tak layak jadi khalifah. Tidak wajib berjihad melainkan setelah lahirnya Imam Ar-Ridha yang disuruh dari langit supaya dipatuhi perintahnya. Allah mewajibkan sembahyang 50 fardu, kata mereka.
pada tiap-tiap hari dan malam, tetapi mereka bersembahyang dalam 3 waktu saja. Cakap je 50 waktu. Tapi sembahyang 3 waktu je. Tak cukup 5 waktu. Memusuhi malaikat Jibril kerana silap menurunkan wahyu. Salah orang turun wahyu. Patut turun pada orang lain, turun Nabi Muhammad. Menjadikan imam-imam seperti Tuhan dan menyembah kubur imam-imam itu dan lain-lain lagi. Ajaran yang membawa mereka terpesong daripada ahli Islam. Oleh kerana itu, jangan puja kubur ni. Puja kubur ni termasuk dalam ajaran puak-puak ni. Termasuk juga dalam orang Melayu pun ada yang puja kubur ni. Walaupun mengaku ahli sunnah wal jamaah, tapi tak sedar masuk pahaman-pahaman salah ni dalam pahaman tanpa dia sedari dengan kejahilan. Pergi puja kubur, menazar ke kubur, gosok-gosok kubur puja. Ini termasuk ajaran sesat. Kisaniyah, satu mazhab ni, Kisaniyah. Di antara mazhab Syiah melampau juga ialah Al-Kisaniyah. Mereka ialah pengikut seorang yang bernama Kisan, yang bergelar Abu Amrah. Setengah ulama menyatakan dia adalah hamba kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan ada juga ulama yang menyatakan bahawa dia adalah murid pada Muhammad bin Hanafiyah radhiyallahu anhu. Muhammad bin Hanafiyah ni ialah anak Sayyidina Ali. Dia berhamba, bukan dari Sayyidatul Fatimah radhiyallahu anha. Anak Sayyidina Ali juga, lain pada Hasan dan Husain. Masih syahid Muhammad bin Hanafiyah ni. Muhammad bin Hanafiyah tak ada apa-apa. Mereka guna nama dia. Mereka sangat ta'assub pada Muhammad bin Hanafiyah. Mazhab Al-Kisaniyah ini banyak terpengaruh dengan ajaran agama Hindu. Seperti mempercayai bahawa ruh orang yang telah mati berpindah ke dalam jasad orang yang hidup di dunia. Di antara perkara yang menjadi akidah mereka ialah bahawa bagi tiap-tiap sesuatu itu ada zahir dan ada batin. Sebagaimana adanya roh dan jasad. Mentakwil hukum-hukum syarak yang berkait dengan sembahyang, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Adanya sembahyang batin, puasa batin, zakat batin, haji batin. Mentakwilkan sembahyang, puasa, zakat, haji dan lain-lain dengan beberapa orang pemimpin mereka. Apabila mencapai darjat taat pada pemimpin itu, maka masalah syariah boleh ditinggalkan. Bila siapa peringkat kasih lalu pada pemimpin, maka tak payah sembahyang, tak payah puasa, tak payah haji lagi. Setengah daripada mereka kurang percaya pada hari kiamat. Tak percaya pada hari kiamat. Mereka mempercayai bahawa imam mereka akan kembali semula ke dunia. Dalam perkara ini mereka seperti mazhab As-Sabaiyah, supun As-Sabaiyah. Tetapi imam mereka Muhammad bin Hanafiyah, salah seorang anak Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang bukan Fatimah radhiyallahu anha, bukan Sayyidatina, bukan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Mereka percaya bahawa Muhammad bin Hanafiyah masih hidup lagi. Dia tinggal di Bukit Radwa, dikawal oleh singa dan harimau. Singa seekor, harimau seekor, duduk kawal Muhammad bin Hanafiyah, duduk di Gunung Radwa. Dari matanya keluar air dan madu, tak payah makan nasi. Tubik air ikut mata, tubik air sebelah mata tubik air, sebelah mata tubik madu. Dan dia akan keluar di akhir zaman. Akhir zaman akan keluar. Sebahagian pengikut ni tinggal di Madinah. Di Madinah, tempat orang haji pergi, di Madinah. Dan ada di antara mereka yang berniaga di pasar-pasar Madinah ini. Berkata penyair mereka kathir, memuja Muhammad bin Hanafiyah.
Syair ni disebut Muqaddimah Ibn Khaldun. Ibn Khaldun sebut syair ni. Ada pembetulan sikit, jangan baca. Syair yang dibaca mereka ialah ala innal a'immata min Quraisyin walatul haqqi arba'atun sawa'u aliyun wa thalathatu min banihi humul asbatu laysa bihim khafa'u fasibtun sibtu iman wa birrin. Fasibtun bukan bistun, fasibtun itu salah je. Fasibtun sibtu imanin wa birrin wasibtun ghayyabathu karbala'u wasibtun la yadhuqul mauta hatta yaqudal khayla yaqlubuhu liwa'u taghayyaba la yura fihim zamana biradwa indahu asalun wa ma'u. Sedap syair dia. Bahasa Arab pula tu. Bahasa Arab. Tengok kita dengan bahasa Arab ni tapi makna dia ini ajaran dia. Artinya ingatlah sesungguhnya imam itu mestilah dari kalangan Quraisy. Yang sebenarnya menjadi pemimpin itu adalah 4 orang. Ali dan 3 orang anaknya. Mereka itulah cucu Nabi yang tidak boleh disembunyikan. Iaitulah cucu iman dan taqwa, yakni Hasan radhiyallahu anhu. Dan cucu yang hilang di bumi Karbala, Husain radhiyallahu anhu. Dan cucu yang tidak akan merasai mati. Sehinggalah dia memimpin tentera dengan menunggang kuda yang dihadiri oleh bendera Muhammad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Ini tak mati lihat kita mereka. Yang menghilangkan diri tidak dilihat kerana mereka bersama masa. Dia bersembunyi di Gunung Radwa. Di sisinya air dan madu. Ini kejayaan dia. Ibn Khaldun sebut syair dalam muqaddimah dia. Kalau baca muqaddimah Ibn Khaldun akan bertemu dengan syair ni. Taib perkataan Radwa, Ibn Khaldun bertemu dengan syair ni. Selepas berlalunya beberapa zaman yang mencabar, tiba-tiba mazhab Al-Kirsaniyah ini berpecah pula kepada mazhab yang berkhilaf dan berbeza pendapat di antara satu sama lain. Pecah mazhab pula. Jadi Syiah ni banyak mazhab dia. Kita boleh baca satu mazhab. Wallahu a'lam. Kita sambung minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma hdina subilas salam. Seterusnya kita bincang tentang mazhab-mazhab Syiah yang melampau. Hari ini kita bincang mazhab Al-Hashimiyah, iaitu mereka yang menjadi pengikut kepada Abu Hashim bin Muhammad bin Al-Hanafiyah. Muhammad bin Hanafiyah ialah anak Sayyidina Ali daripada Amah, bukan bersaitan Fatimah. Beliau seorang yang saleh, yang baik. Dinisbahkan kepada nama dia saja. Mereka berkata, selepas tiadanya Muhammad bin Al-Hanafiyah, maka anaknya Abu Hashim yang menjadi imam kepadanya. Ini mengikut fahaman mazhab ini.
diserahkan rahsia segala ilmu, diperlihatkan kepadanya segala ufuk ilmu yang berhubung dengan hakikat diri. Golongan ini mengutamakan takwil ayat-ayat Quran. Kita perlu mengetahui takwil dalam bahasa Arab mengandungi beberapa makna. Takwil dengan makna tafsir. Di antaranya At-Tabari menyebut yang kitab tafsir dia ta'wiluhu, tafsiruhu, tafsirnya. Takwil makna ta'bir, ta'bir mimpi. Takwil dengan makna mengembalikan perkataan asal. Takwil dengan makna meminda daripada hakikat yang sebenar. Menyeleweng, ini salah. Mereka ini mentakwilkan ayat-ayat Quran, menafsirkan dengan cara yang salah. Mereka berkata tiap-tiap yang zahir itu ada batinnya, sebagaimana bagi tiap-tiap orang itu ada rohnya. Bagi tiap-tiap ayat yang diturunkan ada takwilnya. Dan bagi tiap-tiap alam misal, alam contoh ada hakikatnya. Maka sesiapa yang berhimpun kepadanya ilmu perkara yang tersebut di atas, maka dialah yang layak menjadi imam. Ini masuk dalam ilmu salah yang tersebar masyarakat kita pun ada. Kononnya tahu hakikat, menatang apa hakikat tak tahu. Zahir dan batin. Semua perkara Islam sudah diterangkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana disebut oleh Allah dalam Quran. Quran mestilah dipahami dengan ilmu Quran. Ilmu Quran itu di antaranya ilmu yang berkait dengan asbabun nuzul, yang berkait dengan nasikh dan mansukh, yang berkait dengan berbagai-bagai perkara, termasuklah ilmu bahasanya, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaghah, ilmu bahasa Arab, ilmu adab Arabi. Kerana Tuhan merukan Quran dengan bahasa Arab. Bahasa Arab pun tak kerti. Tak betul dengan bahasa Arab. Sebab bahasa Quran. Bahasa Arab itu bahasa Quraisy. Bahasa Nabi SAW. Arab banyak bahasa Arab. Arab kabilah-kabilah. Banyak kira-kira. Yang pastinya ialah bahasa Quraisy. Kita dengar masyarakat kita kononnya Quran dalam Fatihah, Fatihah dalam Bismillah. Dalam titik ber. Semua ada titik ber. Mengarut. Ini semua reka guna akal mereka. Ini ilmu salah. Mestilah memahami Quran dengan bahasa Quran. Dan malaikat Jibril datang menemui Nabi SAW dalam hadis yang sahih, merupakan diri sebagai seorang manusia yang kacau, yang lawa, yang cantik, pakaian yang bersih. Tanya Nabi, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Apa dia Islam? Islam ialah amal yang zahir, bertolak dari rukun-rukun Islam. Iman ialah kepercayaan dalam hati, bertolak dengan akidah, rukun iman yang 6 dan cabang-cabangnya. Ihsan ialah berkait dengan rohani, roh. Membersihkan roh, perbincangan ilmu tasawuf. Berdasarkan Quran dan hadis Nabi SAW. Bukan ajaran yang karut-marut. Di sana termasuk pahaman-pahaman yang bukan daripada Islam, daripada agama lain, Yahudi, Kristian, Majusi, Hindu, Zarathustra, macam-macam masuk dalam pahaman-pahaman orang Islam, khususnya bila mereka masuk Islam. Bila mereka masuk Islam, mereka campur adukkan ajaran mereka dalam masyarakat Islam. Ini timbulnya ajaran yang karut ini.
Mengikut pendapat Abu Hashim yang menjadi pemimpin mazhab ini, bahawa ruh itu berpindah daripada seseorang kepada seseorang yang lain. Boleh pindah ruh ni. Sedangkan Tuhan turun Al-Quran, yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka akan tanya Muhammad berkenaan ruh. Tuhan beritahu di mana orang bukan Islam akan tanya mu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Kata Muhammad, ruh tu urusan Tuhan aku. Bukan urusan. Hakikat ruh ni dalam ilmu Allah Ta'ala. Kita tahu sikit-sikit saja, tak tahu banyak. Allah Ta'ala tak beritahu kepada semua Nabi-Nabi. Antara Nabi Musa, Nabi Khadir dalam suratul Kahfi. Nabi Musa diberi ilmu oleh Allah Ta'ala dengan wahyu kitab Taurat yang sempurna, yang cukup. Di sana ada ilmu laduni diberi Nabi Khadir alaihi salam. Ilmu tu saja daripada Khadir. Istimewa dia. Tuhan beritahu benda yang akan datang berlaku. Qadar yang Tuhan tu beritahu kepada Khadir. Khadir beritahu apa yang Tuhan beritahu. Apa yang Tuhan beritahu, Khadir tak boleh beritahu. Bukan daripada Nabi Khadir. Yang kita kena sedar bahawa Nabi Musa lebih afdal daripada Nabi Khadir. Musa adalah Rasulullah ulul azmi. Khadir bukan Rasul. Martabat Nabi Musa tinggi daripada Khadir. Tapi Allah Ta'ala nak ajar kepada Nabi Musa, di sana ada benda yang kamu tak tahu, ada orang lebih rendah pada tahu, kamu tahu. Dalam kisah Suratul Kahfi itu cerita lain. Kalangan ini campur benda yang bukan ilmu yang diberi oleh Allah. Bincang tentang ruh. Kata mereka dan ruh Allah Ta'ala berpindah sehingga sampai kepadanya. Ruh Allah Ta'ala masuk dalam diri dia. Karut. Dan menjelma ke dalam dirinya. Lalu dia mendakwa dirinya menjadi Tuhan. Dan mengetahui perkara-perkara yang gaib dan disembah pengikut-pengikutnya. Dia tahu benda gaib, pengikut dia sembah. Padahal dia pun makan ke darah juga. Hak yang ilmu salah ni pun dia pun makan minum juga. Dia tak tahu nasib dia apa dia. Merempak setengah tu. Tapi ada orang ikut dia. Yang sesat ini. Abu Hashim meninggal dunia di Khurasan. Dan pengikut-pengikutnya berselisih pendapat. Khurasan ialah wilayah masuk dalam Iran dan Afghanistan pada hari ini. Dulu dikenali negeri Khurasan. Khurasan ni ialah di barat utara Iran dan sebahagian Afghanistan. Itu negeri Khurasan. Dan pengikut-pengikutnya berselisih pendapat. Ada yang berpendapat Abu Hashim masih hidup. Tak mati sampai hari ini. Dan kembali semula ke dunia. Dan ada juga yang berpendapat bahawa Abu Hashim mati. Tetapi rohnya berpindah kepada Ishaq bin Zaid bin Haris Al-Ansari. Sesungguhnya mereka mengambil keputusan menghalalkan yang haram dan menolak hukum-hukum taklifi, wajib sembahyang, puasa, haji, zakat dan lain-lain. Ini kafir. Ini Syiah kafir. Al-Hashimiyah. Pengikutnya sikit sangat. Jangan kita besar-besarkan. Tak banyak dah. Macam nak pupus dah. Tak hidup dalam masyarakat. Sebab yang ikut je bodoh-bodoh saja. Kemudian Al-Bayaniyah, satu mazhab Al-Bayaniyah. Ini Syiah juga. Mereka ialah pengikut seorang yang bernama Bayan bin Sam'an An-Nahdi At-Tamimi. Kita dengar Arab dia hebatlah. Abu Jahal pun Arab juga. Nama dia bukan main. Bayan bin Sam'an An-Nahdi At-Tamimi. Mazhab ini zahir di Iraq pada awal kurun kedua Hijrah. Bayan mendakwa bahawa satu juzuk yang bersifat ketuhanan menjelma ke dalam diri Sayyidina Ali karramallahu wajhah.
mengait dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak ada guna dengan mereka. Hebat Sayyidina Ali ni, ruh Tuhan. Duduk dalam diri Sayyidina Ali. Kemudian ke dalam diri Muhammad bin Al-Hanafiyah. Penyakap Melayu zaman dulu ada juga ni. Muhammad Hanafiyah ni. Memang nama ni tersuhur kalangan orang tua-tua zaman dulu yang beramal ilmu salah. Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad Hanafiyah tak ada kemana, dia ni seorang pejuang, syahid, mati syahid. Tapi nama dia digunakan. Kemudian ke dalam diri Abu Hashim. Kemudian dirinya, yakni Dabayan bin Sam'an. Masuk dalam dia pula. Di antara perkara yang menjadi ajaran ialah ketuhanan Sayyidina Ali dan Bayan bin Sam'an. Perkataan Bayan yang disebut dalam Quran ialah dirinya. Ada sebut nama dia dalam Quran. Menghebatkan diri dia sendiri. Di antara firman Allah Ta'ala, khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Bayan tu dialah. Surah Rahman ayat 3 hingga 4. Artinya dialah Tuhan yang menjadikan manusia, mengajarnya pandai berbicara dan dengan terang dan nyata. Bayangkan pada dia berbodoh. Dia sendiri berbodoh. Katanya yang dimaksudkan dengan bayan ialah Bayan bin Sam'an. Begitu juga firman Allah Ta'ala, hadza bayanul linnas wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Surah Al-Imran ayat 128. Bayan tu dialah. Artinya Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dia pernah berkata, Bayan bersama ni, sayalah Al-Bayan, keterangan. Sayalah Al-Huda, petunjuk. Sayalah Al-Ma'izah, pengajaran. Dia sampai mengaku mengetahui rahsia Ismullahil Azam, nama Allah yang Maha Agung, mentakwil ayat-ayat Al-Quranul Karim dengan takwil yang menyesatkan. Ini ada saya pernah jumpa banyak orang ni. Ayah Pen saya pernah jumpa. Saya pernah interview Ayah Pen ni. Seorang yang buta huruf, yang tak erti apa. Tapi ada pengikut dia. Pernah pejabat agama tugaskan saya berjumpa dengan Ayah Pen. Tahun 77-78. Terus saya kerja di Yayasan Islam. Berjumpa dengan orang ni. Ayah Pen, orang lain lagi. Dia kerana masa itu rakan-rakan Jepang tahu saya ada research dalam bahagian ini. Mereka minta saya interview orang-orang ni. Dan memang mereka ni berbahal. Tak tahu apa, baca Fatihah pun tak apa betul. Tapi ada orang ikut dia. Bayang pernah mengutus surat ke Imam Muhammad Al-Baqir rahimahullah. Ini Imam mazhab Syiah yang muktabar. Abu Hanifah pun pergi berjumpa dengan dia. Muhammad Al-Baqir tak ada apa-apa. Dia Syiah juga, bukan Syiah yang disebut ini. Sebab tu tak boleh kata semua Syiah tu sesat. Jangan. Ada Syiah yang sesat, ada Syiah yang dia ijtihad dalam masalah politik saja. Masalah fiqh tak apa masalah. Melalui seorang yang bernama Umar bin Afif. Dalam surat ini dia mengajak Al-Baqir beriman kepadanya. Tergamak dia. Ajak orang lebih alim pada dia, beriman pada dia. Pada Al-Baqir Abu Hanifah pergi menghadap dia. Lalu Imam Al-Baqir menyuruh pembawa surat itu memakan surat tersebut. Al-Baqir suruh orang yang bawa surat itu makan surat itu. Sebaik dia makan, pembawa surat itu pun mati. Ini karamah. Karamah Imam Al-Baqir. Dimakan surat itu mati selalu. Ini hebat. Ini ada karamah. Dia tak amat main sangat. Oleh kerana bayan dan ajaran terlalu sesat dan menyesatkan, maka pemerintah wilayah Khalid bin Abdullah Al-Qusairi menahannya. Khalid, Amir di Khurasan masa itu. Khalid mencabar Bayan dan berkata, kalau kamu boleh membinasakan tenteraku dengan isim yang kamu mendakwa mengetahuinya, persilakan, kata Khalid. Kemudian Bayan dibunuh dan disoleh.
Dibunuh dan disalibkan. Tunjuk pada orang ramai. Supaya pengikut-pengikut dia gerung. Ini. Oleh kerana ketua dia sudah dihapuskan. Tapi sakit-bakinya ada sikit sebanyak masuk. Ada yang macam ni dibantu oleh syaitan. Syaitan bantu. Dengan sebab tu berlaku benda pelik, benda luar biasa. Nak mengeluhkan orang. Ini semua syaitan. Menggunakan sihir dan sebagainya. Tapi semua mereka ni mesti kita kena tolak. Walau dia tunjuk pelik sekalipun tak boleh percaya. Dajjal pun tunjuk benda pelik juga. Ini termasuk dalam Dajjal yang merosakkan. Wallahu a'lam.